Sebagai seorang anak muda, kali pertama saya menyertai politik, niat saya adalah untuk membina sebuah negara, Malaysia, di mana seluruh rakyatnya, tidak kira agama, tidak kira bangsa, yang muda dan yang tua, ya, semua bersama bangga untuk panggil negara Malaysia ini sebagai rumah kita, rumah yang akan kita pertahankan bersama. Tetapi untuk kita capai matlamat tersebut, tidak cukup untuk kita hanya membuat perubahan personality ataupun parti politik semata-mata. Tetapi wujudnya keperluan untuk kita merombak sistem politik dan ekonomi negara supaya perubahan yang bermakna betul-betul boleh berlaku. Yang pertama saya ingin tekankan untuk kita merombak sistem politik di Putrajaya, di mana kita perlu kurangkan kuasa golongan elit dan mengembalikan kuasa kepada institusi rakyat. Secara idealnya adalah untuk membina sebuah sistem demokrasi berperlembagaan yang kukuh, pro-rakyat, berdaulat, yang melangkaui personality politik ataupun parti politik. It means building a strong independent system when whoever is Prime Minister or whichever party is in power, Malaysia will keep on moving forward because the fundamentals of Malaysia is strong enough. In practice, apa maksudnya? Maksudnya, sistem di mana kuasa Perdana Menteri dan Menteri itu dikurangkan. Sistem tender terbuka tidak ada lagi atau kurangkan sistem tender terhad. Ia bermaksud kita perlu adakan Political Funding Act ataupun Akta Pendanaan Pilihan Raya supaya golongan elit tidak boleh menguasai parti politik dan kontrak-kontrak kerajaan. Kerana realitinya, pada hari ini, golongan elit, bilioner, jutawan akan memberikan sumbangan politik kepada semua parti politik, tidak kira dalam kerajaan atau yang dalam pembangkang. Kerajaan diberi lebih, dalam pembangkang diberi sikit, they hedge their bets, supaya sesiapa pun yang menang terhutang budi kepada mereka dan perlu memberikan kontrak berbilion ringgit kepada mereka selepas membentuk kerajaan. Kita perlukan akta pendanaan yang jelas dan jujur supaya kita pastikan bahawa rakyat yang berkuasa, bukan golongan elit. Saya ingat sepatutnya akta ini dibentangkan pada Mac 2020 sebelum gerakan Sheraton, tetapi sampai hari ini sepi saja. Jika kita lambat lakukan perkara ini, selagi itulah struktur ekonomi, gaji, isu pencukaian yang adil tidak akan berlaku kerana akhirnya golongan elit akan terus menindas rakyat. Ia juga bermaksud bahawa lantikan-lantikan jawatan terpenting perlu melalui parlimen dan tidak ditentukan oleh sekumpulan di Putrajaya, iaitu lantikan Ketua Pengarah SPRM, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia dan yang lain. Apabila kita ada sistem yang lebih adil ini, ia bermaksud walaupun pertukaran kerajaan berlaku, sistem institusi penjawat awam itu kekal kukuh. Saya ingat apabila saya diberikan tanggungjawab untuk mengepalai Kementerian Belia dan Sukan pada peringkat awal, ramai yang hantar surat layang berikan bukti bahawa penjawat-penjawat awam di kedudukan tertinggi telah pun menyokong Barisan Nasional atau berkempen bersama mereka. Tetapi kalau kita hanya mengamalkan politik balas dendam, ingin kenakan mereka, agak sukar kita sebagai satu negara untuk maju ke hadapan. Dan Alhamdulillah, walaupun saya diberikan tanggungjawab pada umur yang muda, tidak ada masalah langsung untuk bekerjasama dengan penjawat awam. Saya tidak kisah siapa mereka sokong sebelum ini. Yang penting mereka adalah orang yang amanah dan fokus untuk berkhidmat kepada rakyat. Ia juga bermaksud bahawa kita perlukan akta lompat parti, dan saya setuju dengan cadangannya diketengahkan oleh Yang Berhormat Pengerang. Saya berharap kita dapat angkat bersama. Tapi sifatnya mudah. Untuk kita membina negara yang maju, idealnya kita perlu pastikan bahawa sistem itu kukuh dan tidak boleh dijual beli oleh si pencatur kuasa pada peringkat tersebut. We must strive to be better supaya kita jadi negara maju di mana sistem demokrasi berperlembagaan itu adalah sistem yang berjaya.